budak ni. Kemudian tak laba lepas tu pula tuan-tuan, kemarin pula di Ipoh mai ada pula budak tingkatan berapa ke kena langgar pula, mati pula. Allah Akbar. Yang pak sampai pengsan, tengok mayat anak, Allah, terkejut bapak ni. Yang kakak pula duduk pangku mayat adik, tak dapat nak diselamatkan. Yang mak ni meraung lah, anak ni mayat jumpa nu tepi anak sungai. Allahu Akbar. Yang suami pula terkejut, isteri dengan 2 lagi anak mati kena rempuh dengan trailer. Semalam saya pergi ceramah di Sungai Petani, jumpa dengan kemalangan maut mati tuan-tuan. Saya kata pak saya, apalah tak berjalan langsung kereta ni, jam tang mana pula. Tak bergerak langsung, orang datang naik motor, patah balik, aksiden, ada mayat, lambat lagi pula dah tuan. Allah, ni saya nak datang tempat tuan-tuan ni punya Johor ni. Daripada Ipoh pukul 12 sampai di sini pukul 6. Jam tuan-tuan. Nak sampai tempat tuan-tuan ni. Sanggup saya datang tuan dengan jam, dengan aksiden. Nak patah balik pula KL, besok Setiawangsa pula. Malam besok Bukit Rambai pula. Hari Isnin saya nak pergi Indonesia pula. 5 hari di Indonesia. Hari Khamis balik, hari Jumaat pergi Port Dickson pula. Jadi tuan-tuan, kaedah saya senang. Orang panggil datang, orang tak panggil lepak di rumah. Orang panggil ceramah datang. Berapa ramai yang ada, yang tu lah saya mengajak tuan. Speaker tak bunyi, tak bunyi pun lantak lah. Saya cakap ke tuan. Peduli apa saya. Tanggungjawab saya mengajar. Ya. Jalan saja tuan-tuan. Saya bukannya pilih tempat, saya ceramah tepi kubur pun ada tuan. Jangan kata pula Ustaz Kazim tu dia ceramah tempat orang ramai lah. Kalau orang tak ramai, dia tobat laum semua saya datang tuan. Ramai ke tak ramai ke itu bukan masalah saya. Masalah saya amanah saya menyampaikan ceramah. Bila kita duk baca cerita-cerita Allah, sedih tuan-tuan. Yang mati aksiden, yang mati kena bunuh, yang mati kena langgar, yang mati sakit, yang mati kena kanser, yang mati serangan mengejut jantung. Hari ni yang ramai mati mengejut. Ada yang tengah sembahyang mati, ada yang tengah main bola mati, ada yang main badminton mati. Pagi tadi kawan saya mati. Pagi tadi apa? Semalam. Tengah naik motor jatuh. Bukan jatuh motor, jatuh pasal stroke. Duk sihat-sihat naik motor bawa jatuh tuan-tuan, jatuh atas tanah, atas jalan, pecah kepala, doktor operate, buang darah beku, jalan, tak dan seminggu jalan. Padahal darah tinggi, tak ada jantung, tak ada, tiba-tiba naik motor tumbang. Ni penyakit zaman sekarang ni sepa. Tiba-tiba kanser tahap 4. Kita pun tulis dalam Facebook, ibu, sakitmu terlalu cepat. Dan terlalu cepat kau pergi ibu. Ini bahasa-bahasa yang ada dalam Facebook, yang ada dalam media sosial. Saya cakap senang ya tuan-tuan. Dah mati tu matilah. Nak kata apa? Dah mati tu matilah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah pergi tu pergilah. Kita juga akan pergi tak lama lagi. Sebab kehidupan kita ni hidup dan mati je. Hari ni tak mati, tunggu besok pula. Besok tak mati, tunggu lusa pula. Lusa tak mati, tunggu tunggin pula. Tulat pula. Satu hari sampai juga mati tu. Nak lari pergi mana? Jangan duk angan-angan tinggi lah. Ya Allah, terus ada cita-cita lah. Tulul amal. Cita-cita tinggi yang tak munasabah. Tah-tah malam ni apa mati? Tah-tah malam ni apa berpindah alam? Tah-tah tuan-tuan kita ni mati, lepas kawan kita mati, kita pula mati hari yang sama.
Masya Allah. Kita hantar mayat ke kubur pukul 11 pagi. Pukul 2 petang kita aksiden kat depan. Meninggal. Pukul 6 petang, tanam mayat sebelah kubur yang baru tanam pagi tadi. Tak terkejut mayat tu. Bukan kau ke yang hantar aku tadi? Masya Allah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah tempat tuan-tuan ni kubur luas lagi. Saya baru ni di tempat saya tu dia orang bagi taklimat. Taklimat apa Ustaz? Taklimat tentang kubur. Kubur tempat saya dah penuh. Kubur tempat dah penuh. Jadi yang mana kubur yang lama akan digali balik. Tulang dia akan dikumpul, letak setempat. Kubur dia tak setempat dan masuk orang lain. Asrama baru. Masya Allah. Ada kawan saya buat melawak. Tak apa Ustaz, kalau malaikat mari ramai-ramai menjawab. Dah ada 6 mayat satu kubur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penuh ada kubur tuan-tuan. Ada yang tanam bawah, kemudian datang mayat baru, tak di atas. Ditambak lagi tanah kubur tu supaya kubur yang di bawah tak usik. Mari kubur atas korek tak sampai kubur di bawah. Ada pun cara yang kedua lah. Cara yang lain dia kata korek lain, asingkan mayat tulang-tulang tadi letak dalam bunjut, kemudian tak ke tepi, kemudian masuk orang baru. Masya Allah. Nama dia perkuburan abadi. Maknanya satu liang tu mungkin 5 orang, 4 orang. Batu nisan di atas. Masya Allah. Sekarang kalau kita ziarah kubur arwah tok kita je lah. Lepas ni tok orang, tok kita, tok siapa tak tahu, banyak. Pendek kata, mati mesti mati. Maka datanglah kerinduan pada kita. Tak payah susah hati. Kita boleh jumpa balik mak kita, bapa kita, anak kita, cucu kita. Kita boleh jumpa balik mereka ini di dalam syurga. Malah boleh hidup satu mahligai dengan mereka dalam syurga. Susah hati apa? Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur ayat 25, ayat 26. Kita akan berjumpa balik orang-orang yang bersama dengan kita dalam dunia ni akan jumpa balik di dalam syurga. Jadi tak payahlah menangis teruk sangat. Dengar kata mati ni tuan-tuan menangis ni menjadi buta. Ni kamu ni siapa? Dia adik-beradik kasih selamat ke apa? Menangislah, tak tahulah saya mengenangkan anak saya mengenangkan isteri saya mengenangkan siapa? Cukup-cukup lah. Ni sampai tak nak pergi kerja, menangis sampai bengkak mata, sampai jadi meroyan. Reda. Kita boleh jumpa balik mereka ini di dalam syurga. Yang ni yang kita kena yakin bahawa kita boleh bertemu balik dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita. Allah katakan zurriyatahum. Mak bapak dia dan zuriat-zuriat dia boleh berjumpa balik di dalam syurga. Yang ni tuan-tuan, yang tajuk kita ni. Baru nak masuk tajuk. Setengah jam tadi, 15 minit tu baru dah mukadimah. Ni baru nak sebut tajuk ni. Suami soleh. Itu baru nama dia Til Jannah. Hari ni orang asyik menikah je Til Jannah. Start besok sibuk kenduri kahwin. Start hari ni pun sibuk sampai habis tahun. Ada yang buat love besar, ada yang buat love kecil, ada yang buat mini love. Selamat berbahagia, love Til Jannah. Boy, mayang subuh benda. Til Jannah penting lah tuan. Subuh melepas. Nah,
Subuh pun lebur ni pun masalah kat tuan-tuan ni. Bila subuh tak datang, macam mana kita ni nak dapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala sebut di dalam Al-Quran tu, ni Nabi Muhammad sebut di dalam hadis tu, Nabi kata apa? Nabi kata man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjamaah, orang itu akan berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, ni Nabi Muhammad kata, siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Jadi abang-abang sebagai suami, tu saya cakap banyak ni, tajuk tu bagus kan? Suami soleh mencorak kebahagiaan rumah tangga. Bunyi tajuk tu bagus dah. Senang cakap, ajak sembahyang subuh sudah. Hari ni punya ceramah ni tuan-tuan, ajak sembahyang subuh sudah. Cakap banyak tak guna kan? Start pada besok aku nak sembahyang subuh dengan isteri aku nak sembahyang subuh dengan anak-anak aku. Aku nak main surau ni. Kalau hak tu pun tak boleh buat, tajuk hak cantik ni tak payah kan? Pening kepala. Tak lagi duduk bincang macam mana cara ciri suami soleh lah, suami romantik lah, pening kan? Senang cerita subuh. Ni di tempat lain lah, bukan di sini. 3 orang, 4 orang subuh. Tu pun untuk imam angkat takbir sambil menguak. Usalli ala Allah. Allahu akbar, dia sambil menguak main sembahyang subuh tak. Jom. Saya tengok satu tempat di di Kedah. Mana-mana budak yang mai sembahyang subuh tuan-tuan, depa ni diberikan duit sebanyak RM5 supaya galakkan untuk orang mai sembahyang subuh. Ustaz tu banyak duit. Dia buat kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Mula-mula anak-anak yang mai sembahyang subuh dapat RM5 seorang. Yang mari ni tuan-tuan bukan anak-anak, bapa anak-anak pun datang. RM5 kena RM30, RM100.5 lepas duit ekstra. Wah. RM5 sehari, kalau mai 30 hari lepas kampik 2 kampik berat. Penuh masjid dah. Sekarang ustaz tu tak payah bagi duit dah. Memang dah jadi rutin depa, budak-budak ni sebelum datang sekolah mereka datang ke surau dulu. Kadang-kadang depa yang kejut ayah depa mai sembahyang subuh di masjid ni. Dah jadi dekat Kedah dah. Bagus ustaz ni. Alhamdulillah. Macam mana kita nak buat kempen? Jadi kita lah sebagai bapa tuan-tuan, kita yang buat kempen untuk kita ni ajak anak-anak kita sembahyang subuh. Baik, ulang balik pada ayat yang ke 24 daripada surah At-Tur tadi tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Tur pada ayat yang ke-21. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Di dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut terang-terang bahawa orang yang beriman dan anak cucu mereka itu berada di dalam keimanan, yang hidup dalam keimanan akan dipertemukan balik oleh Allah di dalam syurga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum, kata Allah, kami akan bertemukan balik mereka dan anak-anak cucu mereka di dalam syurga. Jadi kalau ada orang tanya kita, ustaz, bolehkah kita ni jumpa balik opah kita, mak kita, datuk kita, anak-anak cucu kita dalam syurga? Jawapan dia, boleh jumpa. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya ialah daripada surah At-Tur, bermula daripada ayat 21 sampailah ayat 26. Sampai saya sebut tadi ayat 24, ayat 25, mereka berkumpul dalam syurga itu sambil duk minum minuman daripada benda yang tak memabukkan.
dihidang dengan minuman-minuman yang hebat, dilayan daripada anak-anak muda, nama dia ghilman. Tadi saya sebut dah. Jadi sebab itu, jangan kita ni bila ada berlaku kematian ke apa-apa, jangan kita tak reda, tak setuju dengan apa yang berlaku. Kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga soleh, keluarga solehah. Nanti kita jumpa balik dalam syurga. Bila jumpa balik anak beranak dalam syurga, nikmatnya tak terbanding nak dibanding berjumpanya anak beranak dalam dunia. Tuan-tuan yang saya hormati, baru ni ada satu penyanyi. Waktu dia mati, dia cuma tinggal 7 helai baju. Waktu dia meninggal dunia, baju dia cuma ada 7 helai. Selipar dia sepasang. Tu je harta yang dia tinggal. Senangnya soal jawab nanti. Senang soal jawab. 7 helai baju. Kita berapa helai? Adik-adik serban berapa helai? Jubah berapa helai? Saya pula baju berapa helai? Allah tanya. Kereta berapa pasal berapa biji? Allah tanya. Jam berapa? Allah tanya. Handphone berapa? Allah tanya. Kak leha Allah tanya. Pinggan mangkuk berapa? Pinggan mangkuk hayun sudu sudip. Abang Haji Allah tanya. Tanah berapa? Duit berapa? Gelang berapa? Dah lah tanya. Daripada mana dapat? Allah tanya pula, ke manakah awak belajarkan? Inilah dia harta. Sampai hari kiamat Allah Ta'ala tanya kita. Yang penyanyi nasyid ni rumah tak ada, mesin basuh pun tak ada, apa pun tak ada, baju je 7 helai. Senang hidup dia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut tadi di dalam ayat yang ke-21, Allah Ta'ala sebut amalan yang kita buat tidak dikurangi sedikit pun. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita hari ini ada benda yang kita buat, tanah surau ni, tanah opah kita, tanah datuk kita wakaf, akhirnya didirikan surau. Pahalanya berbanyangan sampai kiamat, tak dikurang pun. Tuan-tuan wakaf dalam kapet masjid ni, kapet ni ada Allah Ta'ala bagi pada kita. Okey, insya-Allah nanti kapet kita ni kita bagi betul balik tuan. Nah, bagi betul balik, kona balik kapet, menghadap kiblat balik. Buka balik kapet ni. Mai setengah orang dia tak tahu apa, kapet RM1 dia menghadap sini pula. Tak apalah, tak payah ubah bangunan pun tak apa, ubah kapet. Ni tuan-tuan duk sedekah, kipas, tuan-tuan sedekah untuk anak-anak tahfiz, wakaf dan sebagainya. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Takkan berkurang pun pahala dia. Bayangkan kalau pahala keluarga kita. Tadi ada orang daripada Tasik Gelugor datang sekolah saya pagi tadi. Dia kata, Ustaz, isteri saya amanah, isteri saya sakit. Sakit apa isteri? Isteri saya sakit kaki. Atau operate kaki seminggu tak sampai mati. Sakit apa kaki? Operate mati. Dia tu tak tahu penyakit pelik kan? Kena tang kaki sakit pun mati. Jadi sebelum dia mati dia wasiat. Dia kata ambil duit ni pergi sekolah Ustaz Kazim, pergi wakaf buat surau. Jadi anak saya masuk sikit, saya masuk sikit, campur dengan duit arwah sikit, niat buat surau. Yang ni yang kita baca ni, ayat 21 surah At-Tur. Apa yang anak beranak tadi, apa yang mak bapak dia bagi, buat amalan soleh, tak dikurang walaupun sedikit pahalanya. Nanti mereka akan berkumpul balik dalam syurga. Ni dia. Berkumpul dalam dunia ni tuan-tuan, berapa banyak yang jadi susah. Bergaduh adik-beradik. Berkumpul dalam dunia ni, kakak dengan
adik bergaduh. Kakak tak nak buat kerja sebab dah kahwin. Yang basuh pinggan adik perempuan. Cuba tengok tuan-tuan, kalau hari raya berkumpul apa berlaku? Pertama, bergaduh sebab yang laki-laki kena bakar lemak. Yang perempuan kena basuh pinggan buat ketupat. Yang kakak yang baru kahwin tak buat apa, duduk dengan suami dia. Duduk nyepit-nyepit nyondor, geram tengoknya. Mak tengok kakak tu macam dia seorang, dia lelaki. Yelah, dia orang baru kahwin. Tak adalah, kita je basuh pinggan. Nyampah tu orang jaga lelaki dia je. Nampak tu? Itu berkumpul dalam dunia. Sekarang ni kalau berkumpul dalam dunia tuan-tuan, adik-beradik pun kadang-kadang beraduh. Sebab adik-adik tu, adik-beradik balik kampung, macam-macam bendera dekat kereta dia. Tak sama dah. Kepala tak sama dah. Itu. Ayah. Tak nampak tu. Bendera kat cermin kereta dia. Masalah stiker yang bergaduh tuan. Yang ni warna hijau, yang tu warna biru, yang tu biru muda, yang ni biru tua, yang ni warna merah, yang ni warna putih. 8 anak, 8 bendera. Akhirnya jadi bergaduh pula. Hari ni kalau kita jumpa adik-beradik pun belum tentu lagi baik. Sebab apa? Sibuk tanya rantai labuh mak. Mana dia rantai labuh mak? Cincin mak mana? Akak dah cari dah. Gigi mah mak pun tak ada. Siapa ambil? Bergaduh pasal harta pula. Yang bertemu dalam syurga tak ada gaduh-gaduh. Tadi kita baca ada ayat dia. Allah Ta'ala kata apa? La lawun fiha wa la ta'zim. Duduk dalam syurga. Tak ada perkataan kotor. Tak ada perkataan dosa. Baik je. Berkumpul kita adik-beradik dalam dunia ni. Maki. Berbisik dengan mak pasal kak ipar. Mak oi. Kalau orang luar tu orang luar juga. Nampak. Dia hasut mak dia tu. Mak oi, Kak Long tu orang luar, ipar je mak. Orang luar tetap orang luar mak. Amboi. Orang luar kau cakap pada kak ipar kau. Orang luar kau cakap pada kak ipar kau. Kak ipar kau tu lah yang jaga mak kau. Bila mak kau sakit kat hospital hari tu. Kamu duduk KL, adik kamu duduk JB. Yang duduk jaga mak kamu ialah kakak ipar kamu, menantu mak kamu. Tiba-tiba adalah sedikit tak puas hati dengan kakak ipar, terus keluar perkataan, orang luar pun mak tetap orang luar mak tu dia. Padahal dia balik pun Sabtu Ahad je dengan cuti Ponggol. Anak kandung pun balik hari-raya Ponggol je. Ni Christmas nak balik pula. Yang jaga mak 24 jam ni siapa? Menantu. Yang duk lak badan mak tu siapa? Menantu. Yang duk suak nasi pada mak tu siapa? Menantu. Anak kandung ni balik Sabtu Ahad je kejap-kejap. Itu pun tidur kat homestay. Itu pun tidur kat dekat hotel kat Simpang 4. Kenapa tak tidur rumah mak? Tak ada aircon. Aiman tak suka mak, aircon tak ada, tak boleh tidur dia mak. Amboi. Aiman tu siapa? Cucunya. Alasan kedua kenapa? Wifi tak ada. Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian kata Allah, wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Ayat yang ke-25. Bila mereka duduk berkeluarga di dalam syurga, berjumpa balik mak, bapak, suami, isteri, anak-anak tadi, seronok tuan-tuan. Dalam syurga, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Orang sebelah pun tengok dalam syurga tu, tengok keluarga sebelah sana tu, ya Allah, maknya ada, ayahnya ada, anaknya ada, cucunya ada. Ya Allah, macam mana mereka boleh berkumpul semula dalam syurga? Tertanya-tanya, ya tasa'alun ni maknanya ialah
mereka saling bertanya, macam mana keluarga ini boleh berjumpa di dalam syurga, boleh duduk dalam syurga bersama-sama. Seronoknya tuan-tuan, kita jumpa dengan arwah mak dalam syurga. Saya ni tuan-tuan, bapak saya meninggal tahun 73. Saya tak pernah berjalan dengan bapa, tak pernah naik motor dengan bapa, tak pernah. Sebab bapa saya meninggal umur saya 8 bulan. Bapa saya meninggal umur saya 8 bulan. Apa yang saya ingat tentang 8 bulan? Apa yang bapa saya sempat dengan anak yang umur dia 8 bulan? Jadi jangan kita cakap, ya Allah, aku dahagakan kasih sayang ayah. Dahaga, ambil air, nak minum. Ambil minum, dahaga. Aku dahagakan kasih ibu. Aku sepak budak ni kan. Sebab tu saya kalau ada anak-anak yatim, saya marah. Kalau aku dahagakan kasih sayang ayah. Tak payahlah baca-baca saja. Kau jadi anak yang baik, kau jadi anak yang solehah, mudah-mudahan nanti kau jumpa bapa engkau dalam syurga. Kalau kau menangis pun bukan jumpa dah. Sebab tu saya kalau ceramah ke anak-anak yatim, saya belasah ya tuan. Ini sikit-sikit tu bersedih, padat dengan tok guru dia pun. Ajak anak-anak dia berjalan dengan lagu sedih, masuklah pekan. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Tuan-tuan ingat tak cerita tu? Sedih Tok Ketua dia. Lambat nak sampai. Pasal apa? Pasal atas pentah. Dia punya pentah dia kecil. Jalan pelan. Nak bagi habis satu lagu. Yang menyanyi Haji Bakhil. Suara P. Ramlee. Itu yang pelik tu. Kan P. Ramlee tanya dekat dia. Tuan Syekh perlukan apa? Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim. Tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham, sudah. Oh, kebetulan bapak mertua saya nak bayar zakat. Inilah rumah anak-anak yatim. Budak-budak, inilah rumah kita yang baru. Masuk budak-budak, tuan-tuan. La ilaha illallah. Itu cerita 3 Abdul. Dia pergi paraid harta pak pusaka pak mertua dia. Mana mau, tuan. Jangan sedih, adik. Kalau sini ada anak yatim. Ni bekas anak yatim. Umur saya 8 bulan, bapak saya aksiden meninggal. Target saya apa? Aku nak jadi orang baik, aku nak buat benda baik, aku nak buat benda soleh. Mudah-mudahan aku jumpa bapak aku dalam syurga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Jumpa balik dengan mak saya meninggal 2011. Allah, tuan-tuan. Okey, 2011 jumpa balik. Nak jumpa balik dengan adik saya meninggal tahun 80. Saya nak jumpa balik dengan abang saya nombor 1. Abang saya nombor 1 meninggal tahun 60. Saya pun tak nak jumpa. Macam mana rupa abang sulung saya. Dia meninggal, saya beranak pun tak. Jadi kita teringin tak nak jumpa dengan adik-beradik macam itu? Teringin. Kalau teringin, itulah jawapan dia. Bukan tengok muka saya tu, tengok tajuk tu. Jadilah orang soleh. Buatlah amalan soleh. Allah bagi masa sikit je lagi untuk kita. Sementara tengah ada ni hidup. Terus duk buat maksiat ada stop. Kita ni pun tak tahu tuan-tuan berapa hari boleh hidup. Berapa jam boleh hidup. Berapa minit boleh hidup. Saya ceramah dulu. Saya ceramah sekali. Kuliah bulanan saya setiap minggu. Masa itu di rumah Menteri Besar. Menteri Besar Perak. 2014, 2015.
Setiap minggu hari Ahad buat ceramah di rumah dia. Ramai tuan-tuan, beribu. Saya duduk perasan makcik depan saya ni duduk lentok. Lentok tuan-tuan, menggolongsor jatuh ke bawah. Ada pada atas kerusi. Rupanya meninggal. Meninggal senangnya. Duk dengar ceramah saya, lentok, golongsor, mati. Panggil ambulans, tak ada lah. Jadi akak-akak yang duduk atas kursi tu duduk lelok. Golongsor tak pasal ya baji. Kita ingat pasal apa, rupanya tak ada lah. Ada sekali tu di sekolah saya. Dari Perlis, satu perempuan pun meninggal kat tengah dengar kuliah. Kami mandikan mayat dia di sekolah, semayangkan mayat dia di sekolah, ajak dia nak mari sekolah, meninggal. Sebelum saya pergi umrah, ada satu makcik dari Johor. Dia kata ke anak dia, mak teringin nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Mak seronok sangat nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Anak bawa, menantu bawa. Siap ambil gambar lagi sebelah saya. Ambil gambar sebelah saya. Hari Sabtu. Hari Ahad, anak dia telefon. Mak saya baru meninggal. Lah. Yang Sabtu pagi, saya duduk ambil gambar dengan dia, berbual dengan dia. Ahad besok pagi meninggal. Tapi Ustaz, saya puas hati sebab mak saya sempat jumpa Ustaz dan sempat melawat sekolah Ustaz. Kami dah penuhkan hajat mak kami. Tuan-tuan, kita bersyukur Allah bagi lagi umur. Jadi apa tanggungjawab kita sekarang? Tanggungjawab kita sekarang jadi orang baik. Mana hak jahat-jahat aku tak mau. Mulut yang jahat, hati yang busuk, tangan yang jahat, kaki yang jahat, kemaluan yang jahat, stop. Saya takut tuan-tuan dengar orang zina sekarang ni, saya takut. Ada. Saya nak cakap pun, nak dengar mengadu masalah dia pun saya tak tahu tuan. Saya kata betul ke cerita ni, tapi tak tahu. Kalau tuan-tuan saya cerita kat tuan-tuan ni pun, tuan-tuan geleng kepala. Dia kata, Ustaz, Allah terima tak taubat saya? Mana saya tahu? Allah tu Maha penerima taubat, Ghafurur Rahim. Taubatlah, dosa besar mana pun Allah ampunkan. Ustaz nak tahu tak apa dosa saya? Saya tak mau tahu. Tak, Ustaz tahu juga. Saya jahat, Ustaz. Saya jijik. Apa kau buat? Saya isteri orang. Okey. Waktu jadi isteri orang, saya berzina dengan suami orang. Oh. Betul? Suami dapat tahu. Betul? Suami ceraikan saya. Oh. Betul? Saya menikah dengan yang saya berzina tu, suami orang juga. Nikah dengan dia. Betul? Nikah dengan suami baru ni. Dia kata dah bercerai dengan suami lama. Dia berzina dengan suami lama dia pula. Oh, sudah. Lepas tu, suami yang pertama, suami yang kedua tahu dia berzina, dia cerai pula. Nikah balik dengan suami pertama. Ni apa ni? 69 ke? 79 ke apa ni? Saya dengar tu pun pelik. Dah lah kak, saya tak mau dengar cerita kak pergi balik pergi sembahyang taubat. Dan kak jangan duk jajar pula cerita ni. Malu ke orang. Saya tak apa, saya cerita ni, tuan-tuan kan kenal perempuan tu, tengok muka pun tak kenal. Ni akak pergi cerita kat ustaz tu, pergi cerita kat orang ni, orang dah kenal tu dia tu. Mula-mula dia balun dengan lelaki orang, lepas tu nikah dengan lelaki orang, cerai tu, dia tu dia balun dengan bekas lelaki dia pula. Ni gila ke apa? Yang tu hak kaki berzina pula. Hak kaki fitnah. Oh. Mentang-mentanglah ada Facebook, mentang-mentanglah ada TikTok, sedap duk fitnah orang. Dia tak tahu bila dia buat fitnah tu besok dia mai pula ke anak dia.
Hari ni dia mengorat anak orang, dia tak tahu besok anak dia orang lain ngorat. Hari ni dia berjahat dengan bini orang, dia tak tahu esok isteri dia pun orang lain berjahat. Sebab tu kita sebagai suami, tuan-tuan, jadi soleh. Sebab kita yang nak membentuk keluarga kita ni. Kalau kita buat jahat dengan anak orang, tunggu anak kita pula orang buat jahat. Kalau kita try isteri orang, nanti isteri kita pula orang try. Pembentukan yang baik ni datang daripada kita sebagai suami. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu. Maknanya apa? Suami. Maknanya bapa. Bapa yang membentuk peribadi keluarga. Suami yang membentuk kepribadian keluarga. Tuan-tuan, ada saya buka sekolah saya dulu tahun 2006. Di dalam saya buka sekolah saya tahun 2006, macam-macam benda saya jumpa. Ada satu kes yang saya jumpa, anak dia umur 8 tahun, anak dia umur 12 tahun, hafaz Quran. Ingat, seingat-ingatnya dalam Quran, dalam kepala otak dia. Bapa dia datang, bawa anak dia laki-laki, 2 orang, bawa mak dia datang jumpa. Minta saya tasmik. Tasmik ni makna semak bacaan Quran anak dia. Umur 8 tahun seorang, umur 12 tahun seorang. Saya pun tuan-tuan tanya ayat ni, dia sambung. Saya baca surah ni, dia boleh sambung tanpa tengok Quran. Budak baru 12 tahun tuan-tuan, dia ingat 30 juzuk, dia ingat Quran tu macam kita baca Quran. Dia dengar kita baca, dia tunduk sat, dia angkat-angkat kepala tu tuan-tuan, sampai kita kata stop, baru dia stop. Allah, Masya Allah abang, oi. Saya dah lama dah tak jumpa budak ni. Dah 17 tahun dah. Dah menikah dah tuan-tuan. Sebab lepas dia jumpa saya, dia masuk sekolah international apa tau, dia belajar di luar negara, IQ dia tinggi, otak dia cerdik. Tuan-tuan, saya tanya pada ayah dia. Ayah dia kerja dekat satu kerja minyak ni, tiang 2 tu, mak dia lawyer. Saya tanya pada bapak dia, apa yang abang buat untuk anak ni? Dia kata, Ustaz, setiap pagi dia bawa anak dia mai datang semayang subuh, baca Quran di masjid. Habis baca Quran, baru pergi kerja. Habis baca Quran, semayang subuh, barulah anak dia pergi sekolah. Kemudian anak dia kata, Ustaz, anak dia mempunyai IQ yang hebat. Bila baca Quran, ingat. Bila baca Quran, ingat. Sejak bila yang abang bawa budak ni pergi masjid? Sejak umur 2 tahun, Ustaz. Subuh dah bawa dah. Dah bawa dah umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun. Lepas tu anak dia bila baca Quran ingat, bila baca Quran ingat. Masya Allah tuan-tuan. Ini satu orang yang mak bapak dia baik, anak-anak dia baik. Ada satu lagi benda pelik pada orang yang pelik-pelik yang saya duk jumpa ni tuan-tuan, sepanjang saya duk jumpa ni. Dulu saya buat CD. Ceramah saya dirakam dalam CD. Saya dapat royalty 200 keping CD. Saya tak dapat duit. Satu tajuk saya dapat 200 keping. Jadi kalau saya nak duit, saya jual CD tu. Jadi yang kaya bukan saya, yang kaya yang jual CD tu. Dia pun rekod ceramah saya, bagi royalty 200. Saya dia bukan jenis berkira duit, ikut suka hang lah, janji ceramah jalan. Jadi takkan saya nak jual. Apa saya buat? Saya ambil CD itu, saya bagi ke orang. Jumpa dekat RNR, bagi. Jumpa dekat sini, bagi. Bagi. Saya bagi dekat satu perempuan, free hair. Bukan hair free, free hair. Tak pakai tudung. Pakai skirt. Saya tak bagilah pada Kak Som, dia pakai jubah ni elok lah. Saya bagi pada dia ambil, dia bawa balik ke office, dia nak buang CD saya tu,
dalam tong sampah. Dia kata daripada aku buang, biar aku dengar sekejap. Dia pun pasang. Masa tu pasang CD dalam PC, dalam komputer tu. Bubuh, masuk, dengar dekat komputer. Dia kata dia dengar daripada satu CD sampai satu CD, daripada satu CD sampai satu CD. Lama-lama dia kata ustaz, dia pun malas dah nak pakai macam sekarang, dia nak jadi orang baik. Bila dia jadi orang baik, anak dia, laki-laki seorang, anak dia perempuan seorang, lagi kecil daripada yang 12 tahun tadi, belum sekolah. Dia bawa anak dia perempuan, dia kata ustaz, anak saya ni dia boleh ingat surah-surah lazim, anak saya ni boleh ingat surah Al-Mulk, surah Yasin, budak ni baru umur 6 tahun. Saya dah lama sangat tak jumpa budak ni. Tak silap saya nama dia Darwisha, dengan Darwish. Tuan-tuan boleh tengok dalam CD saya, budak ni duduk atas pentas, baca Quran tanpa tengok Quran dengan bacaan telor. Mak dia daripada pakai tak tutup aurat sampai pakai jubah. Bapak dia elok daripada perangai macam sekian-sekian, hari ni berubah. Bila bak berubah, mak berubah, mak jadi baik, ayah jadi baik, dia membentuk anak-anak jadi baik. Allahu Akbar. Ni hak saya jumpa tuan-tuan. Yang ketiga yang saya jumpa, orang Kedah. Bapak dia ni businessman kampung, kontraktor kampung. Ada beho, ada jentolak. Dia nak buat kerja, ambil upah-upah, angkat barang, buat kerja, buat rumah lah, apa benda semua dia buat. Dan bapak dia tuan-tuan tak pernah tinggal sembahyang di masjid. Sibuk macam mana pun, masjid adalah tempat dia sembahyang. Maka satu hari dia bawa anak dia umur 15 tahun. Anak dia tengok muka saya macam tak ada perasaan. Saya tengok muka anak dia. Dia ni jadi apa? Anak dia macam tak ada perasaan. Saya tengok dia, dia tengok saya. Abang nak masuk anak abang ke sini ke? Ya ustaz, nak ambil sanad. Dia dah hafal apa? Dia dah hafal 30 juzuk Quran. Saya tengok dia. Boleh tak saya try dia? Tuan-tuan kena faham ni, try ni bukan ngorak dia. Saya kata pula, ustaz try jantan ustaz. Ustaz, jangan cakap macam tu. Saya try dia bukan surah Al-Baqarah. Saya tebuk dia bukan surah yang rendah-rendah. Saya tebuk dia tengah-tengah. Bara'atum minallahi wa rasul. Baca daripada surah At-Taubah, naik pula surah yang atas-atas, Fussilat, surah Al-Furqan. Dia boleh baca tuan-tuan macam budak yang mula-mula tadi. Selagi tak suruh berhenti, tak berhenti dia baca tanpa tengok Quran. Pak siapa ni? Hebat sangat otak ni, boleh ingat Quran ni. Saya masukkan dia pertandingan musabaqah hafazan Quran peringkat kebangsaan Johan tuan-tuan. 10 juzuk Johan, 30 juzuk pun dapat ke dia. Saya pergi rumah dia. Allah tuan-tuan, bersih rumah dia. Orang kampung, rumah bersih, laman bersih, semua bersih. Masuk tandas bersih. Mak dia baik, yang bapak dia ni pun baik. Dia kata alhamdulillah ustaz, anak saya 2 orang ni, Allahu Akbar. Apa rahsia abang? Saya tanya kat dia. Sampai anak jadi cerah hati ni. Sampai anak jadi terang hati, boleh ingat Quran. Satu baris pun tak salah, satu huruf pun tak salah bila baca Quran. Saya tak tahu ustaz, ni anugerah Allah. Tapi yang saya tak pernah tinggal sembahyang Jumaat di masjid. Saya pastikan anak saya makan yang halal, yang haram, yang syubhah tak. Yang nak pergi makan tepi jalan, nak pergi cari ayam apa ke, nak cari apa nama mi segera ke apa, tak. Nak makan hak tak tahu halal ke halal, tak. Nak pergi makan kedai hak tak Islam duk masak mi kari, tak. Kita hari ni nak bagi anak terang hati, kedai tak halal pun masuk. Janji hak ambil order tu pakai tudung. Halal ke bang?
Tengok staf tu pakai tudung tu. Halal ya. Hari ini Jabatan Agama keluarkan senarai nama kedai yang selalu dikunjungi oleh orang Melayu yang tak halal. Orang Melayu kita ni pantang kedai tu viral. Beratur orang, kita pun beratur sekali. Halal tak halal masuk. Saya tengok semalam dalam Facebook. Betul-betul kedai Cahaya Nur Alif. Betul-betul ya tuan-tuan. Orang Melayu pakai tudung bawa anak yang pakcik kepiah putih duk makan, duk tunggu mi kari. Mana faham? Tak faham sudah. Selalu aku makan mi kari penuh dengan takwa. Kali ini pula penuh dengan daging. Oh, ni dekat dengan puasa ni nak sampai dah. Kuda, hang beli ke mana? Kongsi dengan masyarakat. Kata ya pula. Tapi aku rasa semacam naik bulu rumah aku makan ni. Hang beli kedai mana? Kedai Ahok, kata dia entah. Naik bulu rumah orang entah. Mi kari kedai Ahok. Hari ni orang Melayu gamak telan tuan-tuan. Bungkus bawa balik anak-anak makan mi kari yang tak tahu halal ke haram. Bila kita tanya dekat toke dia, apa pasal you jual tak halal punya nyonya? Yalah saya mencari makan lah, ini saya punya kedai memang bukan halal. Apa pasal orang Melayu masuk? Yalah you mintalah CJ halal. Saya bukan orang Islam lah. Apa saya mau minta? Ini kedai untuk orang bukan Islam. Lu orang masuk apa pasal? Atau yang you jual pasal apa? Sudah dia orang order, kita hantar lah. Itu dia tak. Betul kat dia tuan-tuan. Boleh telan tekak kita balik bayar tuan-tuan. Kemudian kita bercakap nak dapat syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Modus operandi dia senang. Pekerja dia pakai tudung. Tak dia ambil indon mana tak tahu, pergi pakai tudung, ambil order. Islam. Tukang masak tak Islam. Pembekal tak Islam. Ayam pun tak Islam. Memang Ustaz, bila ayam masuk Islam? Dia akan mengucap ayam pun tak sembelih ni. Sebab tu bila saya baca tadi saya baca Jabatan Agama, pejabat agama daerah mana dia keluar senarai nama restoran ni tak ada, restoran ni tak ada. Bila kita Google tuan-tuan, orang kita yang penuh beratur nak masuk. Allah sedih tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai bapa pastikan makanan yang betul-betul halal saja yang masuk dalam perut anak kita. Kalau nak jadi anak tu anak yang soleh, anak tu anak yang solehah, maka ditanyalah mereka itu, hai kawan, kenapa kamu boleh berjumpa balik anak beranak kamu dalam syurga? Ya tasa'alun, mereka saling bertanya. Apa pasal kau boleh berkumpul dalam syurga? Apa amalan kau yang boleh berkumpul dalam syurga? Maka mereka yang ahli syurga yang berkumpul adik-beradik tadi berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka bagi jawapan. Bila ahli-ahli syurga tanya, apa rahsia kau orang yang kau orang boleh berjumpa balik dalam syurga? Keluarga kau boleh jumpa dalam syurga. Apa amalan kau orang ketika hidup dalam dunia? Maka mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kata mereka, waktu kami hidup dalam dunia, kami mak bapak menjadi musyfiqin. Jadi pelajaran kita malam ni dapat musyfiqin. Jangan nanti balik rumah isteri tanya, abang Ustaz Kazim kata apa malam ni? Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Cuma mula-mula tak jelas, speaker tak dengar kan. Lama-lama jelas speaker dia, mula-mula tak clear. Tu dia kata apa? Bila dah clear tu, speaker dah clear, dia kata apa? Kira jelas lah kan, apa yang dia cakap tu terang lah. Yalah dia cakap apa abang? Isu apa? Kira jelas lah. Rupanya dia duduk kat depan surau, duduk minum air tuan-tuan.
Duk makan nasi buah kemah tu. Patutlah jelas dengan nasi tuan ni. Jadi malam ni kita dapat musyfiqin. Apa yang abang belajar malam ni? Malam ni abang belajar musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Baru nak masuk tajuk. Tu dia. Dah sejam lebih dah Ustaz oi. Apa dia musyfiqin? Menjadi golongan yang berhati-hati, yang tegas dengan anak-anak dia. Anak dia keluar daripada rumah pakai seluar pendek. Husin, mana? Main bola. Masuk, pakai tracksuit. Pakai seluar pendek. Apa? Berbulu paha tu. Masuk. Itu nama dia apa? Musyfiqin. Okey. Intan, nak ke mana tu? Ke kedai ayah. Kenapa tak pakai tudung? Masuk, pakai tudung. Intan pun pakai tudung, tapi pakai skirt. Astagfirullahaladzim. Suruhlah tutup aurat. Musyfiqin tu apa? Dia suruh anak-anak dia, pastikan anak-anak dia tutup aurat. Musyfiqin tu apa? Berhati-hati. Anak dia nak berkawan dengan siapa? Syarifah, siapa laki-laki tu? Kawan sekolah ayah. Buat apa jumpa dia? Tak ada jumpa ayah. Dia datang hantar buku latihan. Kamu keluar makan dengan dia, dating dengan dia ke? Makan Pizza Hut dengan dia ke? Tak ada ayah. Kalau aku tahu kamu pergi, siap kamu. Itu nama dia musyfiqin. Kamu sekarang bercinta dengan siapa? Bercinta dengan orang kerja KLCC ayah. Jangan kamu dating, jangan kamu merendak tengok wayang ke, pergi karaoke ke. Kalau kamu nak, sekarang ayah nikahkan. Ayah tak suka dia bawa kamu naik motor RZ, menonggek kamu tu. Ayah tak suka sangat kalau ayah nampak kamu naik motor dengan dia, duduk dalam raga, naik ES5, jaga kamu. Itu nama dia musyfiqin. Musyfiqin ni tuan-tuan, dia kerja elok-elok, dia bawa balik rezeki yang halal untuk anak-anak dia. Musyfiqin ni tuan-tuan, dia takkan buat benda haram. Pasal apa? Mempengaruhi anak-anak dia. Musyfiqin tu apa? Dia sanggup bersusah payah, janji anak-anak dia sembahyang, janji anak-anak dia berjamaah, janji anak-anak dia boleh sembahyang. Bayangkan tuan-tuan, dia kata dekat anak dia, baca sembahyang, baca Fatihah, baca tahiyat, ayah nak dengar. Benda lain boleh ustazah kau ajar. Pelajaran lain boleh cikgu lain ajar. Tapi bab sembahyang ayah nak ajar. Daripada wuduk engkau sampai tahiyat akhir engkau, ayah akan ajar. Ustazah boleh ajar di sekolah, tapi ayah nak tengok sendiri apa yang kau sembahyang. Betul tak betul? Itu nama dia musyfiqin. Abang-abang, anak-anak kita ni lagi setahun dua cukup umur. Lagi setahun dua ni cukup umur lah. Misai tak lama tumbuh. Lah tak ada misai, suara halus lagi. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Suara halus lagi. Tunggu lagi 2 tahun. Berkurullah Rasyaka. Ni tak lama besar lah suara. Abang-abang pernah cek dah anak kita mandi hadas besar betul ke tidak? Pernah tak kita tanya anak kita niat hadas besar betul tak betul? Pernah tak kita tanya anak kita basuh berak betul tak betul? Basuh kencing betul tak betul? Bapak seorang tu cek sampai tahap macam tu. Kamu kencing tengok basuh tak? Tak ada ayah, kira halal ya. Kira halal yang cakap. Oi, itulah peranan bapa. Nama dia apa? Musyfiqin. Saya alhamdulillah lah tuan-tuan, anak-anak saya besar dah habis. Habis. Tinggal 2-3 orang lagi tak lepas. Waktu dia orang besar ni, 10 tahun, 12 tahun, tingkatan 1. Ayah, petang ni nak keluar, nak pergi rumah kawan, sambut hari jadi. Baik. Pukul apa? Pukul 2:30. Baik. 2:30 saya tunggu dalam kereta. Jom ayah hantar. Padahal anak lelaki bukan anak perempuan.
Hantar sampai rumah kawan dia, sambut hari jadi, jumpa dengan tuan rumah. Assalamualaikum. Menaiklah ustaz. Tak apa. Bagi mereka lah sambut. Saya nak balik nanti habis program, saya mai. Saya pergi cek tengok betul tak betul dia sambut hari jadi. Pasal apa? Saya takut anak laki-laki kalau keluar malam, dia akan timbul masalah. Sebab tu mak saya, waktu saya dulu, jangan keluar malam. Kamu kalau keluar malam, nanti masalah. Duduk di rumah. Keluar malam, pergi masjid, habis masjid balik. Jangan kata keluar malam. Keluar malam besok, jumpa rokok. Kamu keluar malam besok, jumpa dadah. Kamu keluar malam besok, jumpa race motor. Kamu keluar malam besok, adalah benda tak elok. Kamu keluar malam lagi, jumpa hantu. Dengar-dengar hantu tak jadi keluar. Sebab tu abang-abang, kita untung. Ni, anak-anak kita tahfiz. Saya buka sekolah tahfiz 2008. 2009, start budak-budak tahfiz belajar. Ada satu kes, mak dia nak ambil anak dia balik. Dah 2-3 tahun belajar, anak dia belum habis lagi 15 juzuk. Dia kata, ustaz, anak saya tak boleh kecap. Anak saya tak boleh, ustaz. Setahun 3 juzuk, 2 tahun 6 juzuk, slow, ustaz. Saya nak ambil balik, nak hantar sekolah biasa. Silakan, makcik. Kak ambil, silakan. Sebelum akak ambil, boleh tak saya tanya soalan? Anak akak ni, dia duduk di tahfiz. Dia bangun pukul 5. Mandi, dia masuk dalam surau, dia ngulang Quran, dia hafal Quran. Nanti 6.15, dia sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, dia baca Quran sampai 7.30. Balik asrama, pukul 8, dia pergi makan, 8.30, dia masuk kelas. Dia baca Quran, dia ngulang Quran sampai pukul 12. Pukul 2 dia masuk balik, dia belajar akademik. Pukul 3 dia mengulang Quran, lepas asar dia rehat. Pukul 6.30 petang dia duduk dalam surau, dia hafal Quran. Lepas sembahyang maghrib dia hafal Quran, lepas sembahyang isyak dia hafal Quran. Pukul 10.30 dia masuk dalam asrama. Sebelum dia tidur, dia buat waqiah satu surah, dia sembahyang taubat dua rakaat. Kemudian besok pagi pukul 5 dia bangun balik. Begitulah setiap hari sembahyang sunat dia buat, baca Quran dia buat, dia tak pernah renggang dengan Quran dan sembahyang. Soalan saya, akak pasti tak di rumah akak boleh buat macam tu pada anak akak sekarang? Kalau akak ambil anak akak, saya benarkan, silalah, ini anak akak buat apa, saya halang. Tapi kalau saya ambil, saya benarkan. Akak ambil anak akak, soalan saya, dia subuh di mana? Soalan saya, dia pegang tak Quran? Soalan saya, dia taubat tak sebelum dia tidur? Soalan saya, pukul 9 dia duha tak? Soalan saya, sebelum dia tidur, dia baca tak waqiah? Mungkin sebulan dia boleh buat. Lepas sebulan, inilah kawan dia. Inilah kawan baharu dia, menggantikan Quran. Sembahyang tak pergi lagi, berjemaah tak buat lagi, silat-silat hari bulan, subuh pun terlepas. Kalau kau yakin kau boleh buat lebih baik daripada kami, ahlan wa sahlan, ambillah anak kau, dipersilakan. Jimat beras saya sekampik bulan ni. Itulah. Kita bukan hafal Quran ni wajib 30 juzuk, Kak. Manusia tak wajib pun hafal Quran. Kalau tak boleh pun tak apalah hafal Quran. Saya tak marah langsung. Ada anak murid saya, tuan-tuan, 5 tahun 5 juzuk. 5 tahun 5 juzuk saya tengok dia. Sekarang dah menikah dah, anak 2. Ada kereta 2 biji. Jadi tu imam. Hang baca apa jadi imam? 5 juzuk tu, orang belasah dah. Elok je rezeki dia. Dia berniaga bagus, nikah pula dengan ustazah. Selesai masalah. Yang penting semayang, jadi orang baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita jadi musyfiqin. Jadi keputusan kita malam ni, kita sebagai bapa, kita sebagai mak, jadilah musyfiqin. Berhati-hati di dalam mendidik anak,
berhati-hati dalam bab makan minum, berhati-hati dalam hukum dan sebagainya. Mudah-mudahan kita boleh jumpa dengan anak kita berkeluarga semula di dalam syurga. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hakim Datuk